Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengenai sam'iyat. Apakah arti sam'iyat? Sam'iyat ialah perkara yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia. Ia hanya dapat diketahui melalui Al-Quran serta hadis. Kita wajib meyakini perkara-perkara sam'iyat dengan menjadikan keimanan kepadanya sebagai asas menjadi Muslim yang dikasihi dan diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat pula apakah dalil naqli kewajipan beriman dengan perkara sam'iyat. Maksudnya iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Surah Al-Baqarah ayat 3. Seterusnya, perkara-perkara sam'iyat antaranya ialah di dalam Al-Quran ada menyebutkan menceritakan tentang beberapa perkara-perkara sam'iyat. Yang pertama, mengenai alam barzah. Alam barzah ialah alam kubur yang dihadapi oleh semua manusia sebelum dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Dalam alam ini, semua manusia akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir serta menghadapi soalan-soalan kubur. Allah menjanjikan nikmat atau azab bergantung kepada amalan semasa kita di dunia. Contoh perkara sam'iyat yang kedua ialah padang mahsyar. Padang mahsyar ialah tempat perkumpulan semua makhluk Allah setelah dibangkitkan daripada kubur. Semua makhluk Allah akan dihidupkan semula dan berkumpul di sini untuk menerima pengadilan atas perbuatan mereka di dunia sama ada yang baik atau yang buruk. Keadaan di padang mahsyar sangat dahsyat sehingga menimbulkan rasa sangat takut dan cemas. Dalam sebuah hadis menceritakan keadaan matahari yang sangat terik berada hampir di kepala sehingga manusia ditenggelami peluh mereka sendiri. Perkara yang ketiga ialah mizan. Mizan ialah timbangan amalan yang akan dilalui oleh semua manusia. Sesiapa yang berat timbangan amalannya, maka beruntunglah mereka. Siapa yang ringan, maka akan terjerumuslah mereka ke dalam neraka. Seterusnya ialah syurga. Syurga disediakan untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Syurga terdapat di dalamnya bidadari yang memakai pakaian dari sutera dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Perkara yang ketiga ialah titian sirat. Titian sirat ialah titian yang merentangi neraka jahanam yang akan dilalui oleh semua manusia. Hanya orang beriman yang akan berjaya melintasi titian ini dengan selamat untuk menuju ke syurga. Hadis Nabi menggambarkan kepantasan melintasinya bergantung kepada amal soleh semasa hidup di dunia. Siapa yang tidak berjaya akan terjatuh ke dalam api neraka. Yang terakhir ialah neraka. Neraka disediakan kepada mereka yang tidak mentaati perintah Allah. Keadaan neraka banyak digambarkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti keadaannya yang sangat panas dengan api yang marak menyala. Hal ini menyebabkan penghuninya berasa amat tersiksa dan terlalu dahaga. Selepas itu mereka diberi minuman seperti tembaga cair yang sangat panas yang menyebabkan muka mereka hangus dan usus mereka terpotong-potong. Mari kita lihat kesan beriman dengan perkara sam'iyat. Yang pertama, keimanan kita menjadikan kita seorang manusia yang bertakwa, yang yakin dengan keadilan Allah dan kekuasaannya, serta sentiasa menginsafi tentang azab di akhirat. Yang kedua, menjadikan kita lebih redha Allah sebagai matlamat hidup.
yakni menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah panduan hidup, mengisi masa dengan perkara yang berfaedah. Yang ketiga, melahirkan masyarakat yang sukakan kebaikan dan menghindari kemungkaran, suka bertolong-menolong dalam perkara kebaikan dan sentiasa bersama-sama mencegah kemungkaran. Mari kita lihat kesan beriman yang keempat. Kesan beriman yang keempat ialah mentaati perintah Allah dan menjauhi perbuatan dosa, sentiasa beristiqamah dalam melakukan ibadah fardu dan sunat, sentiasa menghindari maksiat dan sifat yang keji. Mari kita lihat kesan beriman dengan perkara sam'iyat yang terakhir, iaitu mendorong seseorang melakukan kebaikan sebanyak mungkin dengan membantu mereka yang memerlukan serta bersikap pemurah dan dermawan. Kesimpulannya, kita wajib beriman dengan perkara sam'iyat dan membuktikan keimanan kepadanya dengan istiqamah, melakukan ibadah fardu dan membanyakkan amalan sunat serta menjauhi segala larangan Allah. Mari sama-sama kita mengingati apa yang telah kita pelajari. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.